إنك أنت العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada malam ini dalam ayat surah Al-An'am. Saya mohon maaf, kita bertemu pada malam yang lain sikit dengan patutnya hari Jumaat, tapi sikit kangen. Tapi Alhamdulillah, kita bertemu pada malam ini nak menyambung perbincangan kita dalam ayat suruhan dan juga larangan. Baik, kita mulakan malam ini dengan nak membaca ayat yang ke-239 pada halaman 39. Ayat 239 pada halaman 39, insyaAllah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Terjemahan, dan jika kamu takuti sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Baik. Kita melihat ayat 239. Kita nak ambil dulu apa poin yang kita dapat dengan sekali imbas kita membaca terjemahan tu. Silakan. Kita melihat pada ayat 239, ayat yang menyambung daripada ayat yang ke-238 yang mula bercerita tentang solat, setelah bercerita tentang penceraian, kematian, juga berkaitan dengan perselisihan ataupun salah faham dalam keluarga. Baik, silakan. Apa pelajaran boleh kita ambil secara umumnya bila kita melihat kepada ayat ni? Silakan. Yang bila baca sekali terjemahan tu, apa yang kita dapat? Solat sangat penting, amat penting dan perlu dilakukan walau apa sekalipun keadaan kita. Solat amat penting hingga mesti didirikan walau apa pun keadaan sekalipun. dalam apa pun keadaan sekalipun. Baik, dalam apa keadaan sekalipun. Baik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu. Silakan yang lain. Walau dalam keadaan macam mana pun, hubungan kita dengan Allah tu kena jaga, Ustaz. Hubungan dengan Allah tetap mesti dijaga. Ya. Maaf Ustaz, ribut Ustaz kat sini Ustaz. Tak apa. Baik. Baik, hubungan dengan Allah tetap mesti dijaga. Baik. Silakan, yang lain. Agama Islam itu mudah. Agama Islam
itu mudah. Masya-Allah. Silakan. Ada lagi? Silakan. Boleh ambil daripada apa yang kita baca, yang kita faham daripada terjemahan. Boleh kita baca. Islam itu sempurna dan menyempurnakan. Islam itu sempurna, baik, dan menyempurnakan. InsyaAllah. Zikrullah tu Ustaz, nak ambil zikrullah tu macam mana ni? Okay. Boleh zikrullah. Okay, boleh. Mengingati Allah. Mengingati Allah pula. Zikrullah. Baik. Antara yang ditekankan dalam ayat ni. Taat tentang kepada zikrullah. perintah Allah. Taat kepada Ada- perintah Allah. Bila masa? Pada bila masa. Baik, insyaAllah. Ni pasal ilmu-ilmu ni. Tak malu ni. Apa nak cakap Ilmu itu penting ke Ustaz? Boleh ke? Penting Ilmu lah, itu kalau penting. tak tahu, kalau tak tahu kita tak solat pun dalam kenderaan. Ilmu itu penting. Baik. Masya-Allah. Menuntut ilmu talabul ilmu. Talabul ilmu faridatun. Faridatun ala kulli muslim. Masya-Allah. Ustaz, Masya-Allah. Ya, saya silakan bro. Allah tu maha mengetahui. Dia bagi kita kelonggaran. Dia tahu yang ada times yang kita takut, ada times yang kita senang. So dia bagi kita kelonggaran. Dia kata kalau kita takut, you can solat like this, but you must do the solat. Baik. Masya-Allah. Allah Maha mengetahui dengan Allah beri kelonggaran pada kita mengenai situasi yang mungkin kita akan hadapi. Masya-Allah. Allah tidak mensia-siakan amalan hamba-Nya. Allah tidak mensisiakan amalan hamba-Nya. Baik, diambil daripada bahagian Bahagian apa Ustaz ni? diambil daripada ayat ini. Allah tidak mensisiakan amalan hamba-Nya. Ayat lain yang ada menyokong. Ada lagi? Silakan. InsyaAllah 9. Yang sebelum ni pun ayat ni kita ambil. 9 juga. Kan? Ayat pendek-pendek. Tapi Masya Allah 9 poin banyak tu. Banyak. Baik. Ayat 239. Jazakumullah khair kepada semua. Satu lagi Ustaz. Ya, saya silakan. Amat dialu-alukan. Solat mesti dilakukan in time. InsyaAllah. Oh yes, tak perasan tu. Solat masih Cakap terus, dilakukan pada masa yang telah ditetapkan. Masya Allah. Masya Allah. Ni antara poin perkara penting nanti kita sentuh sama-sama nanti. Jangan lalai, jangan tidak lalai. Got to read between the line. Masya Allah. Barakallahu fi Haji Syam. Baik, 10 poin yang kita ambil daripada ayat yang ke 239 yang masih bercerita tentang solat. Baik. Dalam ayat ini disebutkan, dan jika kamu takuti suatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Ini yang kita sebutkan sikit pada minggu lepas. Ia berkaitan dengan solat yang dinamakan solat al-khawf.
ataupun solat dalam keadaan yang ketakutan. Dan ini khusus penceritaannya, konteksnya adalah berkaitan dengan peperangan. Dan berkaitan dengan peperangan, ada beberapa ayat yang turun berkaitan dengan solat dan peperangan. Dan sudah tentunya antara pelajaran besar yang kita ambil ialah, dan pada yang seperti kongsikan poin yang pertama dan yang kedua ini, solat amat penting hingga mesti didirikan dalam apa keadaan sekalipun, sama ada dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan perang. So kalau dalam perang pun tetap kena solat, apatah lagi dalam keadaan aman. Solat boleh jadi solusi ke untuk permasalahan? Sebab Oh. yang berkaitan sebelum tu pasal orang bercerai-berai kan, dia suruh solat juga kan, solat tak betul, tak okey kan. Betul, Suruh betul. dalam solat. So dalam keadaan yang macam ni pun, dalam kita ketakutan pun dia suruh solat juga. Betul, betul. So dalam keadaan yang ketakutan, yang Allah sebutkan juga adalah tentang solat, tak ada sebut tentang perkara yang lain juga. So, solat, kalau di sini kita sebutkan solat adalah cara untuk menghilangkan ketakutan yang dihadapi. Boleh tambah lagi poin. Kan ni Solusi, penting. solusi ke tiang ibadah. Kan. Saya letakkan kat atas ni. Baik. Allah ajarkan untuk bila dalam keadaan yang takut, kan tetap juga kena solat. Kenapa? Kerana solat adalah cara untuk menghilangkan ketakutan. Ia adalah bentuk bantuan yang Allah Azza wa Jalla akan berikan. Sebab itu pada antaranya pada awal surah Al-Baqarah, Allah suruh minta pertolongan. Kan? Kita pun dah cakap pada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Dan beberapa puluh ayat selepas daripada itu Allah sebutkan wasta'inu, dan kan kita kata kita ni minta tolong ke Allah. So Allah sebutkan dan minta tolong caranya macam mana. Allah kata wasta'inu Bisabri sabri wassalat. wassalah. Kan, mintalah pertolongan dengan sabar dan juga solat. Dan kemudian Allah sebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya, kan, kalau kita lihat pada ayat tersebut, sementara itu saya ni dulu balik, tadi saya dengar Haji Rosyam macam ada nak bertanya ataupun nak berkongsi ke? Bukan, perkataannya bukan ketakutan. Sakinah lah Ustaz. Sakinah dan sabar. Kalau apa? Untuk apa? Kalau solat ni. Okey. Untuk memberikan Solatnya sakinah. untuk memberikan sakinah. Masya-Allah. Masya-Allah, barakallahu. Ketenangan. Berikan ketenangan. Baik. Itu kita akan letakkan. Itu Allah sebutkan pada ayat yang ke-45, akan pertolongan itu. Kita cakap kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami nak meminta pertolongan. Dan Allah kata macam mana cara minta tolong tu? Mintalah pertolongan dengan solat dan juga sabar. Dari belakang tu sebutkan wa innaha, kan, kalau kita belajar bahasa Arab kan, kita nak kena potong. Bersungguh. Bukan kena potong asing kan. So ha ni apa? Dua. Dia dua. Ni domir. Okay. Untuk berapa orang ni? Ha ke huma ni? Kalau huma untuk dua, ha untuk seorang. Okey, ini mufrad lah untuk seorang. Untuk masculine ke feminin? Feminine. Feminin. Sebab tu dia guna ha kan.
Ah. So dia merujuk ke mana? Solat. Dia merujuk Solat. kepada solat. Sebab solat dalam bentuk feminin ada ta marbuta. Maka sesungguhnya solat itu amat berat ke atas orang-orang yang kecuali kepada orang yang khusyuk. So dia minta tolong dengan sabar dan juga solat. Kan? Dan Allah highlightkan tentang solat sahaja, tidak dihighlightkan tentang sabar. Kerana dalam solat dia memerlukan juga kepada kesabaran. Kan? Dalam solat memerlukan juga kepada kesabaran. Orang mungkin dia boleh sabar, tunggu kan, tapi nak solat dalam bersabar tu, dalam menunggu tu dia kadang-kadang mencabar. Dan dalam solat itu adanya sabar juga. Dia membaca bacaan tu dengan tertib, tetap dengan tenang, dengan khusyuk. Dia bersabar dalam dia mendirikan solat itu. Itulah kata dia la kabirah. Dia besar ataupun berat. Kecuali kepada orang yang khusyuk. Selain pada orang khusyuk. Betul yang dia letak sabar ada depan tu ya. Betul. Sabar di depan. Baik. Maka bila berada dalam situasi ketakutan, Allah mengajar kita untuk solat. Kan? Dan tentang ketakutan ini Al-Quran banyak sebutkan. Kita biasa tak dengar Allah sebutkan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Biasa kan potongan ayat itu. Dan tidak kamu merasa takut dan tidak kamu merasa sedih. Itu potongan yang sering kita dengar. Allah sebutkan banyak kali dalam Al-Quran. Khauf ini merujuk kepada apa? Kita ada dua kan dalam ayat itu. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita ada khaufun kan, iaitu takut, dan juga dalam ayat itu wala hum yahzanun ada juga huzn. Ada huznun dan juga ada khaufun. Ada takut dan juga ada sedih. Takut merujuk kepada apa? Ataupun sedih ni merujuk kepada apa? Yang ayat yang selalu kita dengar tu. Takut merujuk kepada apa? Sedih merujuk kepada apa? Takut Musuh. Allah lah Ustaz. Betul tak? Allah sebut tidak ada ketakutan atas kamu dan kamu tidak bersedih. Soalnya ayat tu Allah akan sebut buat ni, lepas tu belakang tu Allah kata fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tak akan takut dan mereka tidak akan bersedih. Baik. Takut dan sedih ini merujuk pada dua situasi manusia dalam kehidupan. Takut dia merujuk kepada masa depan. Masa depan. Takut Dan amalan huzn, tak diterima. ya, Takut amalan tak diterima. takut amalan tak diterima, itu antaranya. Pada Kan? masa depan lah tu kan. Betul. Maka khaufun merujuk kepada perkara yang akan berlaku, yang sedang dan akan berlaku. Huznun merujuk kepada apa yang telah berlaku. Kenapa sebutkan demikian? Kerana kita sedih tak dengan apa yang akan berlaku? Tak. Kita takut dengan apa yang akan berlaku. Sebab apa? Apa maksud? Bukan takut yang takut menggigil tu, bukan. Yang dimasukkan dalam khaufun juga adalah kita khawatir, kita bimbang. Macam mana? Takut tak ke depan ni nanti orang takut dengan apa? Masalah ekonomi, masalah duit tak ada. Takut dengan anak cucu dia nanti macam mana. Takut nanti bulan depan macam mana. Kan? Kita banyak rasa takut memikirkan tentang perkara yang akan jadi. Kan? Minggu depan, bulan depan, esok hari, kejap lagi. Kita banyak deal dengan perasaan takut kepada satu situasi ataupun perkara yang kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Even kadang-kadang untuk perkara yang kita boleh agak kan, ini yang akan berlaku, pun kita masih lagi takut sehinggalah perkara itu
Kan benar-benar terjadi ataupun kita lalu dengan situasi tersebut. Kan. Contoh kalau nak balik kampung contohnya kan, nak balik belah pantai timur kan, malam-malam ataupun nak balik pantai timur daripada Perak tu lalu kat Greek tu. Saya pun pernah lalu kat Greek. Lalu kat Royal Belum, kawasan tu. Itu memang malam memang gulap gulita punya kan, memang apa gajah-gajah pun ada lalu, macam-macam binatang ada lalu. Kita plan nak lalu kat situ malam. Kita dah siapkan dah semua. Lampu emergency, makanan, air, alat keselamatan, kalau kata tayar bocor kita dah siap, semua dah siap. Semua dah siap dah. Tapi tetap tak kita rasa takut, rasa bimbang nak lalu kat situ? Tetap ada. Walaupun persiapan kita dah buat, tapi kita tetap juga akan bimbang. Dia macam nak masuk exam lah kan. Kita dah prepare, dah study semua, tapi tetap kita apa? Tetap juga kita risau juga. Tetap rasa takut juga nak menghadapinya. Maka khauf ini merujuk kepada perkara yang sedang ataupun yang perkara yang akan berlaku pada masa depan. Huznun, Quran merujuk kepada perkara yang silam. Dan ini dua perkara yang mengganggu manusia. Kita rasa sedih dengan perkara yang telah berlaku, betul tak? Membuatkan kita apa? Bahasanya tak boleh nak move on. Duk teringat je kan apa orang cakap, apa yang jadi dulu kan. Syaitan pun tolonglah untuk flashback balik kan. Kenangan-kenangan tak seronok kita kan. Buatkan kita nak move on, nak bergerak ke depan tu susah sangat. So itu apa? Perasaan sedih. Itu yang Allah sebutkan, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka takut dia sering merujuk kepada sekarang ataupun perkara yang akan berlaku pada masa depan. Maka cara untuk mengatasi perkara tersebut Allah ajarkan agar apa? Agar sentiasa kekal dengan solat. Kenapa? Kerana seringkali orang bila berada dalam keadaan takut, dia risau, dia bimbang, apa yang dia buat? Dia mudah terdedah dengan perkara-perkara yang tidak baik. Dia mudah untuk melakukan perkara yang di luar daripada kebiasaan. Contoh, orang yang berada dalam ketakutan, dia akan buat apa sahaja yang dapat menghilangkan ketakutan dia, betul tak? Dia akan buat apa je kan, untuk nak hilangkan ketakutan dia. Sebab itu ada orang yang nak menghilangkan ketakutan masa depan dia, tak tahu apa yang jadi, ada kerja ke tak ada kerja, dapat projek ke tak dapat projek, dia sanggup buat apa je. Itu yang akhirnya bagi rasuah, itu yang akhirnya buat benda-benda yang dia bergantung, apa yang dia boleh bergantung, dia akan bergantung. Kerana dia risaukan satu perkara yang depan yang dia tak tahu apa yang akan berlaku, dia tak boleh nak expect. Dan manusia disuka kepada sesuatu yang pasti kan. Itu orang macam-macam lah yang berlaku untuk dia nak pasti dapat, pasti dapat tempat, pasti dapat jawatan, pasti dapat projek, pasti dapat itu, pasti dapat ini, untuk memastikan itu. Itu manusia suka lah kan. Itu yang buatkan dia buat benda-benda yang macam-macam, dan kebanyakan adalah perkara yang salah. Takut kepada sesuatu, terutama silakan. Dia apa beza dia khauf ni dengan khaufa dengan yakhshaw ni? Baik. Dia ada beza. Beberapa perkataan takut dalam Al-Quran. Khaufun dengan khaufa dia samalah sebab daripada perkataan yang sama. Cuma ada mungkin satu perkataan lain yang berbeza, yakhsha tadi, yang kata terbitannya adalah khasyah. Ini pun sama, terjemahannya juga adalah takut juga. Kedua-duanya adalah takut. Apa beza antara dua perkataan ini? Ringkasnya ialah khasyah adalah perasaan takut yang disertai dengan ilmu. Perasaan takut yang disertai dengan ilmu.
Khauf adalah perasaan takut secara umumnya. Dan dia selalunya atas perkara yang kita tak ada ilmu tentangnya. Ataupun perkara yang kita tak tahu tentangnya. So kita takut, dan Quran menggunakan perkataannya adalah khauf. Adapun khasyah, kalau Quran gunakan, ia merujuk kepada takut yang dengan ilmu. Maksudnya macam mana? Kita takut kepada sesuatu yang kita dah tahu. Atau mudah saya sebutkan, kita kan takut dengan cikgu disiplin contohnya, kan. Ataupun kalau balik rumah pukul 7 petang, kita takut dengan ayah kita. So itu takut dengan ilmu. Sebab apa? Sebab kita ada pengalaman balik rumah pukul 7 ni, memang kalau ayah dah ada kat rumah, dia dah balik dulu, memang kita confirm kena sebat punya lah. So kita dah tahu dah. Itu adalah berdasarkan kepada apa? Kepada ilmu. So dia takut itu adalah berdasarkan kepada ilmu dia, pengetahuan dia. Tak kira lah daripada dia belajar ke ataupun daripada pengalaman ke, tak kisah. Tapi dia dah tahu dah. Sebab itu mendatangkan takut dengan ilmu. Tapi khauf, dia adalah perasaan takut, dan takut yang dia tak tahu. Macam kita lah takut apa, bila kiamat nak jadi, kan? Kalau kata kita berada di Palestin contohnya, kan? Ada tak kita akan rasa aman, relax je, ke akan sentiasa rasa takut? Akan sentiasa rasa takut. Kenapa rasa sentiasa takut waktu berada di Palestin tu? Sebab kita tak tahu bila roket tiba-tiba nak datang. Ataupun bila tiba-tiba orang datang nak tembak. Betul tak? So dia perasaan takut. Kenapa? Kerana kita tak tahu, tak ada ilmu. Kita tak tahu tentang apa yang akan berlaku. So, Quran gunakan perkataannya adalah khauf. So dalam Quran ada dua perkataan. So tengok pada ayat tu. Makna terjemahannya sama, tapi teks Arabnya adalah berbeza. Kan? So itu dalam Quran bila Allah bercerita tentang para ulama, ayat-ayat yang biasa kita dengar, Allah kata innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah ialah para ulama. Digunakan perkataannya khasyah, yakhshallah, khasyah. Kenapa? Takut dengan ilmu. Maka orang yang ada ilmu, selagi banyak dia ada ilmu, maka dia lagi takut kepada Allah. Kenapa? Kerana dia sudah mengenal Allah. So dia takut itu, perasaan takut itu datang dengan ilmu. Bukan lagi takut yang tidak ada ilmu. So dia makin belajar, makin dikenal Allah. So timbul dalam dia rasa khasyah. Itu beza umumnya di antara dua perkataan ini. Maka di sini Allah gunakan fa'in khiftum. Allah tak gunakan fa'in khasyah. Kan? Kenapa? Kerana dalam peperangan, kita boleh expect tak apa yang akan berlaku? Tak boleh expect apa akan berlaku. Sebab tu kita takut. Kan? So perkataan yang Allah gunakan adalah khauf. Kenapa? Kerana kita tak ada ilmu tentang apa yang akan berlaku. Kan? Dan khauf kita sebutkan dia memang bercerita tentang perkara yang akan berlaku nanti pada masa depan. Baik. So poin pertama kita apa? Solat adalah cara untuk menghilangkan ketakutan, kebimbangan, kerisauan tentang perkara yang akan berlaku nanti pada masa depan. Kalau kita adalah orang yang duk risau sangat apa yang akan jadi pada diri kita nanti di akhirat, kan? Ataupun nanti dalam kubur. So sepatutnya orang tu dia kena buat apa? Dia kena solat lah. Lagi dia risau, maknanya dia kena lagi banyak apa? Dia kena lagi banyak solat. Kerana lagi banyak ketakutan kita, maka lagi banyaklah perlu solat untuk nak menghilangkan ketakutan tersebut. So, kalau jika kita bimbang tentang apa saja, bimbang tentang nanti dalam kubur macam mana, kan? Kita nanti kat mahsyar macam mana, kita bimbang tentang apa, anak-anak kita nanti kalau kita tinggalkan mereka, kita bimbang anak kita nak exam, bimbang anak kita nanti nak kerja apa, bimbang anak kita, apa-apalah kita bimbang dalam kehidupan ini. Maka apa yang perlu kita tingkatkan adalah solat. Ya Allah mengajar kita untuk membina hubungan dengan Allah Azza wa Jalla itu perlu kukuhkan. Kerana itulah satu-satunya talian hayat yang kita tetap ada
pada bila-bila masa, di waktu susah ataupun senang. Kan? Itulah satu-satunya connection yang ada. Kalau kita lihat sekarang ni kan, kita dengan saudara-saudara Muslim kita di Gaza, kan, macam-macam boleh berlaku kepada mereka. Israel putuskan bekalan elektrik, putuskan bekalan air, kan. Kalau terputus semua bekalan elektrik, macam mana kita sekarang berhubung dengan mereka gunakan apa? Guna handphone, betul tak? Dapat tahu keadaan mereka, dapat update. Tak ada elektrik, tak boleh charge handphone. Macam mana kita nak tahu keadaan mereka? Tak tahu. Kita kalau anak-anak kita keluar, kan, anak kita keluar, kita call dia tak dapat. Risau tak kita? Bateri dia habis. Kita call dia tak dapat. Risau kita. Kita dengan saudara Muslim kita di sana, kita bimbang tentang mereka. Dan manusia boleh memutuskan, kalau dia nak, macam dia, kalau tengok contoh sekarang, Israel boleh nak memutuskan hubungan kita untuk berhubung. Tetapi apa satu talian yang Israel tak boleh nak putuskan? Hubungan dengan Allah SWT. Allah adalah, kita kata apa? Connectornya. Kita di sini, kita nak berhubung dengan saudara kita Muslim di sini. Talian ini terputus, tapi jangan bimbang kenapa? Kerana kita masih ada talian dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah menghubungkan antara kita dengan mereka. Maka sebab itu hubungan dengan Allah minta kita untuk terus jaga pada bila-bila masa. Kerana inilah satu-satunya yang akan terus menjaga kita. Mungkin waktu kita senang, kita tak berapalah, mungkin kadang-kadang kisah sangat tentang solat, ataupun solatnya tak sama dengan waktu kita takut, betul tak? Kalau waktu tengah bimbang, tengah risau, solatnya tu Masya Allah, kan, khusyuk betul. Kadang-kadang boleh menangis lagi dalam solat tu. Waktu tengah takut, tengah susah, tengah risau, tengah bimbang. Tapi waktu senang, selalunya susah nak dapatkan solat yang sebegitu, betul tak? Tapi Allah perintahkan agar terus saja menjaga hubungan baik dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah satu-satunya penghubung kita kepada semua perkara. Kita bimbang tentang anak kita yang kita tak tahu dia duduk kat tempat lain, pergi belajar, duduk asrama ke, duduk luar negara, risau dekat cucu, kan? Kita risau tentang pekerjaan, risau tentang kehidupan. Semua itu satu sahaja yang perlu kita jaga, hubungan dengan Allah. Maka hubungan yang lain semuanya Allah akan hubungkan kepada kita nanti dengan baik. Maka solat adalah cara untuk apa? Menghilangkan ketakutan, kebimbangan dan juga kerisauan. Maka lagi banyak orang tu risau, dia lagi banyak solat. So solat kita lakukan ialah solat-solat sunat, betul. Nak tambah solat fardu dah tak boleh dah, tapi memang tetap dah 5 waktu. Kan? Baik macam mana pun itulah 5 waktunya yang ada pun. Soleh macam mana pun tak boleh tambah 5 waktu tu yang ada. So apa yang dimaksudkan dengan lagi banyakkan solat? Lagi banyakkanlah solat-solat sunat. Baik itu kalau kita lihat para salafus soleh, Nabi dan sebelum itu Nabi SAW adalah orang yang menjaga solat, dan solat yang Nabi jaga selepas daripada solat fardu ialah solat apa? Solat malam. Dan tambahan daripada itu adalah solat sunat rawatib, solat 12 rakaat tersebut. Ini bentuk hubungan yang terus kita jaga dengan Allah Azza wa Jalla. Lagi banyak kita duk contact, kan, duk renew relation tu lagilah, kan. Itu orang kalau nak buat bisnes selalu kena PR tu kena jaga. Selalulah kena belanja, kena hantar hadiah, kena call, tanya khabar, supaya orang tu sentiasa ingat kat kita. So bila dia ingat, dia akan, oh aku ada ni lah projek ni, teringat. Aku ada ni lah, dia teringat, kan. Kita semudahlah nak dapat apa yang kita nak itu. Baik. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, ialah solat yang paling Allah tekankan apa pun keadaan situasi yang kita hadapi. Inilah satu yang akan memperbaiki kehidupan kita seluruhannya. Kalau ini satu tidak dijaga, maka yang lain itu akan menjadi kucak-kacir. Akhirnya orang yang telah memiliki segala-galanya dalam kehidupan dunia,
akhirnya dia rasa tak puas, rasa ada suatu kelompongan dalam diri dia, kan? Ibarat apa, makan tapi tak ada gigi. Kan gigitnya tu tak puas. Kan? Kadang sakit gigi kan. Nak gigit tak boleh, so makan tu jadi apa, tak puas nak makan tu kan. So, dia makan dah tapi tak puas. Nak kena nasi juga baru rasa puas kan makan tu. So dia kenapa, apa yang mengisi kelompongan itu? Solat. Allah akan memperbaiki semua itu, apa yang kita ada, agar semua urusan kita menjadi baik. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dilihat pada poin yang dikongsikan yang keempat, agama Islam itu mudah, Islam itu sempurna dan menyempurnakan. Kalau pada dalam keadaan takut, maka boleh solat sambil berjalan ataupun dalam berkendaraan. Bahkan ini cerita dalam perbincangan fiqh lah, kita tak sentuh dalam tentang perkara ini, tapi saya sebutkan sebagai contoh nak menunjukkan betapa agama ini mudah. Bahkan dalam situasi takut ini, seorang itu boleh solat berjalan atau berkenderaan, bahkan walaupun tanpa menghadap kiblat. Dia boleh solat aja pada bahagian mana yang dia sedang menghadap. Membelakangkan kiblat pun tak apa, tak ada masalah. Nak menunjukkan bahawa apa? Agama ini adalah sebentar. Menunjukkan agama ini mudah. Allah sebutkan dalam ayat 185 sebelum ini, surah Al-Baqarah, ayat bercerita tentang puasa bulan Ramadan. Allah sebut dekat di ujung itu apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesusahan, kan? Begitu juga Allah sebutkan pada ayat yang terakhir dalam surah yang ke-22, surah Al-Hajr, surah Al-Hajj, halaman 341, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya, dan dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Kalau sebutkan apa? Allah tak menjadikan kita dalam urusan agama ini susah. Tak. Allah jadikan dia adalah mudah aja. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang Allah dah tetapkan atas kita, bukan Allah nak menyusahkan kita, tetapi Allah nak memudahkan. Dan betapa banyak kemudahan yang kita perolehi dalam melakukan kebaikan. Antaranya dilipat gandakan untuk amal sedikit yang kita lakukan. Bahkan Allah bantu kita. Contohnya adanya bulan Ramadan, contohnya kan, untuk apa? Memudahkan kita, bantu kita, kan? Suasana itu membantu kita untuk nak solat on time, kan? Untuk nak baca Quran, untuk nak berinfak. So itu semuanya bentuk-bentuk kemudahan yang Allah berikan. Maka di sini kemudahannya ialah kalau berada dalam ketakutan, solat tetap kena solat. Itu adalah kewajipan kita yang tak boleh nak buat apa dah, kan? Solat tetap kena solat, kan? Tak payah solat hingga nanti bila dah meninggal dunia saja, kan? Tapi Allah berikan keringanan dalam solat dan pelbagai lagi bentuk-bentuk ibadah. Jika agama Islam itu mudah, Allah nak kita menjalankan agama ini
tanpa kita ada rasa keberatan, tapi sudah tentulah kan, walaupun hanya nak solat sahaja dalam keadaan biasa pun kadang-kala tetaplah mencabar, malas lah, terasa berat, terasa ada je waktu tu kerja nak buat, ataupun rasa waktu tu lah tengah rasa baru nak rehatkan badan, dah kena solat, tetaplah akan ada perasaan yang begitu kan. Tapi Allah jadikan ia sebagai bentuk kemudahan pada kita untuk nanti nak menempah tempat kita berada di syurga. Baik. Agama Islam itu mudah, tapi kita juga nak beringat bahawa kita jangan mengambil mudah tentang agama ini. Baik. Kemudian faiza amintum fadhkurullaha, dan maka kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah. Baik. Allah ingatkan solat perlu didirikan dalam apapun keadaan, dan saya ambil dulu poin di bawah ini yang Haji Rushan kongsikan. Solat itu mesti didirikan pada masa yang telah ditetapkan. Dan saya pernah sebutkan sebelum ini juga tentang kita perlu menunaikan solat kita, dan tidak perlu yang kita sebutkan yang apa kita guna juga dalam masyarakat kita, solat hormat waktu kan. Dia solat yang perlu didirikan itulah solat dia, tidak ada solat hormat waktu. Kita perlu rancang perjalanan kita supaya solat itu dapat tetap didirikan pada masa dia kan. Sebab itu walaupun dalam keadaan ketakutan, tetap juga perlu solat pada waktu dia, walaupun waktu tu tengah berjalan, berkenderaan, tengah berperang ke, tengah sakit ke, apa pun dia tetap perlu mendirikan solat, dan solat itu tetap ada pada waktunya yang perlu didirikan. Kecuali ada kelonggaran yang Allah berikan, contoh boleh jamak kasar kan, so boleh bawa solat yang pertama ke solat yang kedua, ataupun waktu solat yang kedua ke solat yang pertama, so itu, tapi tetap perlu solat dan ada waktu solat dia yang perlu kita tunaikan. Faiza amintum fadhkurullah, maka apabila kamu telah merasa aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah. Ini bentuk suruhan Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Ayat ini beri potongan, ayat ini beri pelajaran bagi kita bahawa inilah tujuan solat. Inilah tujuan utama solat. Fadhkurullah. Untuk apa? Untuk mengingati Allah Azza wa Jalla. Itu yang Allah sebutkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada surah Taha, surah yang ke-20, ayat yang ke-14 pada halaman 313. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku. Maka solat didirikan tujuannya adalah untuk li dzikri, sebagai bentuk peringatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang dia tak solat, apa kesannya? Orang yang dia tak solat maksudnya dia tidak ada bentuk ingatan dia kepada Allah. Maka orang yang kalau dia tak ingat kepada Allah, apa kesan dia pada diri dia? Allah pun tak ingatlah kepada dia, kan? Sebab dia tak ingat Allah, maka Allah pun tak ingatlah kepada dia. Sebaliknya Allah kata, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepada aku akan ingat kepada kamu. Bila Allah ingat kepada kita, kesannya ialah Allah akan membantu kita pada situasi-situasi susah kita. Dan Allah akan ingat. Itu tanda kesan ataupun kesan bila Allah ingat kepada kita. Maka solat adalah salah satu bentuk ingatan kita kepada Allah Azza wa Jalla yang paling utama. Okay. Maka kalau orang tak solat, dia tak ingat kepada Allah, maka kesannya Allah tak ingat kepada dia. Dan kalau Allah tak ingat kepada seseorang itu, macam mana
urusannya itu nak menjadi mudah ataupun urusannya itu nak menjadi tepat dan juga baik, ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka faiza amintum fadhkurullah, tujuan daripada solat adalah untuk mengingati Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita berdiri untuk solat, yang perlu kita usahakan adalah apa? Ingatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu syaitan akan datang untuk buat apa? Membantu ingatan kita kepada benda-benda yang lain selain daripada Allah Azza wa Jalla. So syaitan dia akan melakukan yang aks lah, yang apa? Opposite. Kan? Kalau Allah suruh solat untuk ingat dia, maka syaitan akan buat kita solat. Pertama syaitan akan buat kita tak solat lah. Tapi kalau kita solat juga, dia akan buat kita solat tapi bukan untuk ingat Allah, dia akan buat kita untuk ingat macam-macam benda yang lain. Hingga nanti ingatan kepada Allah dalam solat itu kan hanya tinggal beberapa peratus sahaja. Itu kalau itu kadang-kala kalau solat sendiri okey lagi lah kan. Bukan maksudnya kita masih lagi membaca dan menyebut sendiri. Tapi kalau solat dengan imam kan, kita baca Fatihah aja. Lain daripada itu, memang kadang-kadang mengelamun tu lebih lagi kan. Imam yang baca surah, pergerakan pun imam yang sebutkan. So kita tinggal gerak, imam baca kita pun. Itu yang buatkan lagi mengelamun tu. So syaitan akan buat kita tak ingat kepada Allah. Kan? Itu yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis bahawa solat seorang itu nanti bergantung. Dan ada orang yang solatnya dapat 1/6, ada 1/8, kan, ada 1/4, ada 1/3, ada 1/2. Ada yang tak dapat apa-apa pun daripada solat dia itu. Kenapa? Dia bergantung pada ingatan dia kepada Allah Azza wa Jalla, kerana itulah antara intipati utama pada solat. Ihfazillaha yahfazka. Masya-Allah. Baik. Faiza amintum fadhkurullah. Maka bila kamu ada dalam keadaan aman, maka teruslah mengingati Allah Azza wa Jalla, dan yang paling utama ia adalah tentang solat. Sebab itu dalam kehidupan kita kan, kita umpama macam tengah berperang kan, kelang kabut dan ribut dengan urusan seharian kita. Nak keluar bekerja, nak cari duit, nak cari keuntungan, nak buat tu macam-macam yang kita buat. So Allah tetapkan 5 waktu panggilan solat itu untuk kita fazkurullah, untuk kembali ingat kepada Allah SWT. Kerana kalau Allah tak panggil untuk solat itu, maka mungkin ingatan kepada Allah itu kan lagilah kurang kan, maka Allah panggil balik supaya kita ingat balik kepada Allah SWT. Dia macam renew balik kan? Bila dah tak ingat tu Allah panggil, okey, renew balik, ingat, lepas tu leka, lupa, lepas tu Allah panggil balik. So dia bentuk kita apa? Ingatan kepada Allah yang Allah nak kita terus jaga, terutamanya dengan solat. Kerana ingatan kepada Allah dalam solat nanti kita perlukan di luar solat. Kerana orang yang dalam kehidupan seharian dia terus ingat kepada Allah, walaupun dia mungkin tak berzikir kan. Bukan maksudnya fazkurullah ni kena terus berzikir kena belilah tasbih jari tu, kena sentiasa pegang tasbih, nak kena berzikir je, bukan. Yang dimaksudkan yang pertama sekali ialah ingatan dia kepada Allah dalam apa jua yang dilakukan selepas daripada solat. Dan dia keluar pergi pasar, lepas solat subuh keluar pergi minum dengan kawan, dia ingat kepada Allah. Dia pergi pasar lepas pada itu, dia ingat kepada Allah. Maka bila dia pergi minum sarapan pagi dalam keadaan diingat kepada Allah, maka dia akan makan perkara yang halal dan juga yang baik. Dia berjumpa kawan, bersembang, maka dia tak akan bercerita ataupun bercakap dengan perkara yang tidak baik. Bila dia makan, maka dia akan bayar. Kan? Sekarang macam makin banyak kes orang makan kemudian tak bayar. Kan? Makan tak bayar. Saya pergi kedai mamak hari Jumaat lepas sembahyang Jumaat, pergi kedai mamak nak beli makan. Penuh lah kedai mamak tu. Waktu tengah makan, tiba-tiba seorang tanya,
Ini meja ni kosong ni, mana pergi? Sudah lari ke? Kan? Nanti ada rupanya, sebab majoriti yang datang tu budak-budak sekolah. Budak sekolah dan budak muda lah. Memang nampak muka semua memang 20-an ke bawah. Penuh kedai mamak. Memang pot memang budak-budak sekolah lepak. Penuh. Kan? So, apa tu? Mungkin pernah mengalami mamak tu, pernah alami situasi tu, so dia dah boleh agak kan. Pun viral juga dalam beberapa hari ni kan, orang kejar naik kereta tapi apa bayar, makan tak bayar kan. Itu kenapa boleh makan tak bayar? Kerana tak fazkurullah, kerana dia tak ingat kepada Allah ketika makan. Akhirnya dia makan benda yang halal, yang tayyib, cakap benda yang baik kan, sambil sembang-sembang tu, tapi tak bayar. So tak ada fazkurullah pada makan dia itu juga. So fazkurullah beri kesan kepada selepas daripada solat. Jika kita semua fazkurullah selepas daripada solat, maka insya-Allah tidak akan ada perkara yang tidak baik akan berlaku. Tak ada orang akan ambil hak orang, tak ada orang akan meragut ke, merompak ke, langgar lampu isyarat ke, kan? Jadi road bully ke. Tak ada. Kenapa? Kerana semuanya adalah fazkurullah. Ketika nak bawa kereta, nak bawa motor, jumpa dengan orang, semua kita adalah fazkurullah. Ketika menggunakan handphone, tengok gambar, tengok video, baca mesej, semuanya kita fazkurullah. Okay, itu akan menjadikan, akhirnya memberi perubahan dalam keluarga dan juga dalam masyarakat. Dan kita kembali, inilah dia, kita katakan yang Allah ingin kita capai dalam solat, iaitu ingatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita dalam keadaan berperang, kelang kabut sekalipun, Allah nak kita jaga solat ini supaya ingatan kepada Allah itu terus ada, maka sudah tentu dalam keadaan kita senang, tenang, aman, masih perlulah lebih banyak lagi ataupun lebih sepatutnya lagi ingatan kepada Allah itu dijaga. Tapi sebaliknya yang sering berlaku ialah bila keadaan-keadaan kita takut, dalam keadaan susah, kita sering ingat kepada Allah. Tapi bila berada dalam keadaan aman, keadaan tenang, keadaan senang, kan, kita sering melupakan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Allah ingatkan, fa iza amintum fazkurullah. Bila kau dah senang, bila kau dah tenang, dalam keadaan yang aman, dalam keadaan sihat, dalam keadaan macam-macam benda yang kau masih lagi ada, maka apa nak kena buat? Lagilah kena apa? Lagilah kena fazkurullah. Kenalah ingatan itu kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Fazkurullah fi'il amr. Ya betul. Fazkurullah adalah bentuk fi'il amr. Fazkurullah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ini tadi pada bahagian apa? Pada bahagian zikrullah yang Allah ingin kita capai, iaitu ingatan yang berterusan kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana pada bahagian akhir Allah letakkan tentang, maka ingatlah kepada Allah, kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana ia mengajarkan kamu apa yang kamu tidak mengetahui. Allah sebut di sini tentang ilmu. Dan kita telah sebutkan di awal tadi, perkataan khauf adalah apa dia? Perasaan takut kerana apa? Tak tahu. Takut tanpa ilmu. Maksudnya kita takut dengan perkara ataupun sesuatu keadaan yang kita tak tahu. Kita tak boleh nak jangka. Yang kita takut. Maka Allah Azza wa Jalla, bila seorang itu dengan ketakutannya itu dia kembali mencari Allah Azza wa Jalla, dia ingat kepada Allah, maka apa yang akan berlaku? Allah akan ajarkan kepada dia ilmu, dan dengan ilmu itu akan dapat menghilangkan apa? Menghilangkan ketakutan dia. Maka itu yang Allah telah berikan kepada kita, pelbagai jenis ilmu, pengetahuan, pengalaman yang menjadikan kita pada banyak keadaan kita tak lagi rasa takut. Kan, kalau dulu time kita masih kecil kan, banyak tak yang keadaan kita takut? Banyak. Kan, nak pergi dapur takut. Kan, nak pergi bayar dekat kaunter kan, takut. Banyak benda yang kita
takut. Tapi bila Allah bagi pengalaman, Allah dah bagi ilmu, makin berkurang perkara yang kita takut. Tetapi itu juga satu cabaran untuk manusia. Kerana semakin berkurang perasaan takut dia, apa yang berlaku? Semakin kurang semakin kurang kebergantungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dia macam anak-anak kita lah, kan? Waktu kecil, dia nak berkepit je dengan kita, kan? Bila dah makin besar, dah boleh keluar sendiri, dah ada kawan, dah makin kita ajak keluar tak nak lah, kan? Sebab nak duduk rumah, nak pergi keluar dengan kawan, dah ada hal sendiri. Makin lagi besar, bila dah ada duit sendiri, dah ada kerja sendiri, dah ada makin dah tak berkepit dah lah dengan kita, kan? Makin bergantung dengan dia, tak bergantung dah dengan kita. So begitu Allah nak bagi gambaran manusia, kan? Semakin dia ada macam-macam, semakin kurang kebergantungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah sebutkan fa iza amintum fazkurullah, itu bahagian yang perlu sentiasa ingat. Waktu aman, waktu tenang, waktu tengah senang, itu waktu yang Allah kata fazkurullah, teruskan ingat kepada Allah Azza wa Jalla, sebab nanti Allah akan bantu kita dengan solat kita. Allah akan beri kepada kita ilmu, beri kepada kita pengalaman yang menghilangkan rasa takut, dan waktu itu manusia akan sering melupakan Allah Azza wa Jalla. Fadhkurullah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Pelajaran berita bahawa ilmu yang kita ada yang menghasilkan pelbagai perkara. Orang lagi tinggi ilmu dia, apa yang dia dapat? Kan? Lagi tinggi jawatan dia, lagi tinggi bayaran dia, kan? Lagi banyaklah dia punya duit. Tapi dia bermula dengan apa? Dia bermula dengan ilmu. Maka ilmu adalah pemberian yang paling mahal yang Allah berikan kepada seseorang. Tidak ada pemberian yang lebih mahal daripada ilmu. Jika seorang tu diberikan pelbagai perkara tetapi tidak diberikan ilmu, maka pelbagai perkara itu akan hilang dengan cepat. Tidak akan berkekalan lama dengan orang tersebut jika ia tidak ada ilmu. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah yang ke-27, surah An-Naml, bukan wa alqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, dan demi sesungguhnya kami telah kurniakan kepada Daud dan juga Sulaiman ilmu. Itu perkara pertama yang Allah sebutkan dalam nikmat yang pelbagai yang ada pada Nabi Daud dan juga Sulaiman. Nabi Daud dan Sulaiman, apa nikmat yang mereka ada? Sangat banyak. Nabi Daud boleh buat apa? Boleh faham bahasa burung, boleh dengar bahasa-bahasa binatang, boleh bercakap dengan jin. Kekayaannya dan kerajaannya, Masya Allah, sangat banyak dan luas. Tetapi Allah bermula dengan menyebut apa yang Allah berikan? Ilmu. Allah tak kata kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman kekayaan, kerajaan. Tak. Sebut tentang ilmu. Kerana ia adalah pemberian yang paling besar yang diberikan kepada seseorang. Di sini ilmu itu penting, sangat-sangat penting. Bahkan dalam nak beragama, ini bahagian yang paling penting. Beragama dengan berdasarkan kepada ilmu. Dan begitu juga dalam apa yang kita lakukan dalam kehidupan, ia didasari dengan ilmu. Maka nak dapat daripada mana? Tidak, ia hanya dapat daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan seorang itu dia menjaga solat. Satu je yang dijaga, solat. Apa yang dia dapat? Solat adalah bentuk ingatan dia kepada Allah. So bila dia ingat Allah, Allah jaga dia. Dia jaga solat, dia berada dalam ketakutan, kebimbangan, kerisauan. Allah akan bantu tak? Allah akan bantu. Dia jaga solat, apa yang dia akan dapat? Allah akan kurniakan kepada dia ilmu, kepada dia pengalaman. Dan dengan menjaga satu perkara sahaja, iaitu solat, manusia akan memperolehi 1001 kebaikan dalam kehidupan dia. Sebab itu kehidupan kita teruk macam mana pun, serabut macam mana pun, orang kata miserable macam mana pun, satu perkara kita jangan sekali-kali lepaskan, iaitu solat. Ia hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla.
selagi kita jaga satu ini, maka semuanya terjaga. Ini bentuk kata-kata yang saya pernah sebutkan sebelum ini, kata pepatah Arab kan, faman wajadallaha famadza faqad wa man faqadallaha famadza wajad. Barang siapa yang dia ada Allah, maka apa yang dia telah hilang? Tak ada. Dan barang siapa yang dia hilang Allah, maka apa yang dia ada? Tak ada. Walaupun pada zahir mata dia memiliki segala yang berada di langit, segala yang berada di bumi, kaya raya, tetapi dia tak ada Allah, maka sebenarnya apa yang dia ada, dia tak ada apa-apa. Kerana semua itu semakin bertambah kekayaan, maka semakin bertambah dia jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Itu Allah telah kisahkan pada umat-umat yang terdahulu. Allah kata, kanu asyadda minkum quwwatan wa atharul arda mimma amaruha. Mereka orang yang lebih kuat, orang yang lebih hebat dalam memakmurkan bumi, membuat pembangunan di atas muka bumi. Mereka jauh lebih kaya daripada kita. Macam-macam yang mereka ada daripada dunia ini, tapi apa yang mereka tak ada? Allah. Akhirnya apa? Hilang semua itu. Dengan mereka sekali hilang, dengan keturunan-keturunan, anak-anak cucu dia hilang semua sekali. Maka sebab itu, faman wajadallaha famadza faqad. Siapa yang dia ada Allah, apakah yang dia telah hilang? Wa man faqadallaha famadza wajad. Maka orang yang dia telah hilang Allah, maka apalah lagi yang tinggal pada diri dia. Wallahu ta'ala alam. Itu saya berkongsikan pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaat yang dapat diambil. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita duduk dengan tahbib Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Nuria, silakan. Nak tanya ni pasal yang ayat ni tadi kan. Actually dalam ni hukumnya, maknanya bila dia solat berjalan ataupun dalam kenderaan tu, actually dia tak payah buat solat balik bila dah keadaan dia dah tenang kan. Dia tak payah qada balik Ulang solat tu kan. Tak tak payah kan. perlu. Tak perlu. Kalau tengok Tak. daripada ayat tu lah tadi maknanya. Tapi ada yang selalu yang cakap yang selalu solat Muhammad di waktu apa semua tu, yang bila dah balik dah okey, kita kena qada balik sembahyang. So dia bukan tu ayatnya lah ya. Maknanya solat Muhammad Tak di ada. waktu memang tak ada lah ya. Tak ada. Kalau kita solat, memang kita kena solat dan kita solat dalam keadaan kita waktu itu. Kalau kita dalam kau terbang kan, ada bagi umrah ke travel, ada kena solat ulang balik, tak ada. Itu keadaan kita solat dan itulah semampunya kita untuk solat. Kan, dalam kau terbang kalau boleh solat berdiri, maka itu yang terbaik untuk solat berdiri. Kan, tapi dalam kapal terbang, boleh tak kita solat terus dalam rakaat kita semua menghadap kiblat? Tak ada. So macam mana? Adakah kita tak payah solat kalau pergi US? Berapa jam penerbangan? Lama. Kan? 16. Berbelas-belas jam kan? So berapa waktu solat yang kita nak kena tinggalkan? Sebab apa? Tak menghadap kiblat. Tak. So tak perlu kan kita solat berdasarkan keadaan kita ketika itu. Tidak perlu namanya solat hormat waktu. Itulah keadaan kita ketika itu yang kita mampu semampunya maka solat, dan itulah dia tak perlu lagi kita qada. Kalau kata kita sakit, orang tu sakit kan 2 bulan. Habis nak qada habis semua 2 bulan. Habis 2 bulan tu dia tak payah solat. Betul nak qada boleh semua 2 bulan. Kan tak, dia solat dalam keadaan dia yang macam manalah yang dia boleh solat. Nak berwuduk ke tak berwuduk ke, menghadap mana ke, anggota boleh bergerak ke, itu keadaan dia yang ketika itu. Oleh itu kita tidak ada solat yang namanya solat hormat waktu. Wallahu a'lam.
Tu yang dia suruh Ustaz. sempurnakan tu bila kamu tenang tu maknanya bila kita waktu yang lain lah. Bila kita nak sembahyang lah Betul, sempurnanya. Sembahyang betul, ikut cara yang Nabi buat betul-betul lah bila keadaan yang betul. lain tu. Bukannya dia kata Ha. yang kita dah masa kita buat sambil berlari tu kita kena sempurnakan balik kan. Bukan macam tu maksud dia lah kan. Tak, Okey. tak. Okey. Solat kita lakukan sesempurna mungkin dengan keadaan kita ketika itu. So kalau waktu tu solat sesempurna mungkin kita adalah tengah berjalan ataupun atas kenderaan sebab tengah perang. Itu sesempurna yang kita boleh. So itulah dia yang boleh. Sebab itu, minta maaf. Okey. Sebab itu solat duduk. Orang yang sakit kaki tak boleh nak berdiri, dia solat duduk. Dia dapat tak pahala penuh? Dia dapat pahala penuh. Itulah keadaan dia yang dia boleh ketika itu untuk solat. Tapi orang yang dia sihat boleh solat berdiri, tiba-tiba dia nak solat duduk, boleh tak? Boleh. Tak boleh lah. Untuk solat sunat boleh lah. Solat sunat boleh, dia akan dapat 50%. Kan? Tapi kalau solat fardu, dia boleh solat berdiri, tiba-tiba nak solat duduk, boleh tak? Tak Tak boleh. boleh lah. Kenapa tak boleh? Itu yang Sebab maksud keadaan dia ketika itu yang dia mampu sempurnanya, dia boleh berdiri. So duduk waktu tu untuk dia tak boleh. Tapi kalau orang yang dia sakit tak boleh berdiri, tiba-tiba rakaat pertama dia boleh berdiri, nak bangun rakaat kedua tu kaki dia terkehil, dah tak boleh berdiri, dia solat duduk. Waktu tu macam mana? Waktu tu dikira untuk dia ketika itu yang sempurna adalah solat duduk. Sebab waktu tu dia dah memang tak boleh berdiri, dia boleh duduk. So dikira sesempurna itulah pada mengikut keadaan kita ketika itu. Keadaan kita ketika itu sebaik yang boleh keadaan kita untuk kita solat. Wallahualam. Silakan Haji Syam. Keadaan ni hanya peperangan je Ustaz kan? Kalau yang ini dalam kenderaan dan berjalan, ini dalam peperangan lah. Dia tak adalah kalau takut hantu ke, takut apa-apa ke, tak kejar adalah. dia harimau. Kecuali beliau Kejar dia tsunami. harimau letih tu. 2-3 jam berlari. Ni keadaan yang sangat genting dan khususnya waktu untuk perang lah. Untuk waktu-waktu yang lain yang tak ada mudarat yang seperti peperangan, maka kita solat mengikut keadaan kita lah. Kadang mungkin kalau orang kata saya balik kerja jam, so saya tak ada tempat solat, saya kenalah solat dalam kenderaan untuk hormat waktu. Dia tak ada situasi yang begitu. Kita boleh plan perjalanan kita dan kita boleh berhenti sekejap di tepi jalan dan kita boleh solat di mana-mana saja. Sebab itu dia apa nak kata solat umar waktu tu sebab apa kan, nak justify kita melakukan yang demikian. Wallahu a'lam. Baik. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khair semua ulangan pasal pada malam ini, mudah-mudahan Allah niat sebagai amal yang soleh insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama.